Alhamdulillah. Hello guys, apa khabar semua? Saya Syukri and saya Musa. ya, kita Okay, this is our first time untuk buat podcast. exactly, and that's why korang boleh nampaklah kita agak nervous sikit. Dan awkward sebab kita orang pun baru jumpa about like half an hour ago. Nice to meet you, Musa. Cuma itu Jadi Alhamdulillah, this is our first time doing this podcast. I mean not our first time, but this is the first, boleh katakan first episode lah. Yes, untuk podcast kita ni, for our group. And dalam group kita ni bukan, it's not only us both. Ada juga orang kat belakang tabir as usual. Ada Zul dengan Apit. Hi guys. Alright. Jadi now as a start, kita buat a brief introduction. Okay. Kan? Jadi Musa, can you share? I mean, yelah Musa sekarang ni tengah buat apa? Sorry, your full name, what you're doing. Terima kasih sebab aku pun agak nervous sebenarnya untuk first time ni. Kita sama. Okay. Nama aku Musa dan from KL. Sebelum ni aku dalam financial industry for more than 5 years, Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama sekarang ni aku work out on baru masuk dalam industri apa kita panggil Kitar semula. Yes. Okay, that's interesting. Very interesting sebab saya first time jumpa orang yang in that sort of industry. Aku pula Syukri Tahir, berasal Selangor lah, tapi sekarang ni menetap dekat Shah Alam. Okay. Now masih belajar lagi, baru habis masters lah. Wah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. And we both want to say thank you kepada Zul dengan Apit untuk bagi kita ruang, peluang dan juga opportunity ni lah untuk be the host for this particular podcast. Betul. Alright guys, jadi bear with us please. Kita nervous. Yeah, First day baru jumpa. Okay. Untuk hari ini, our very first episode, kita akan sentuh about what is going on in the world today. Yang paling besar, Musa, is COVID. Yes, of course. So kita dalam tahun 2020 Betul. 2020 ni memang satu tahun yang agak mencabar lah untuk kita semua. Betul kan? And also kita akan touch a little more towards macam keagamaan, dari segi spirituality semua kan, inner peace semua. Betul. Jadi sebaik mungkin lah. boleh kita sama-sama lah, insya-Allah, apa dengan izin Allah lah. Betul. Jadi so now it's in December 2020. March tahun ni kehidupan kita semua berubah. Betul. Dalam keadaan yang sangat drastik, betul tak Musa? Sangat drastik. So bila COVID melanda kita, bukan melanda negara kita saja, the whole world terkena teruk sangat. Jadi boleh tak Musa, can you just bukan explain, just share dengan kita lah, what was the effect towards the whole world and also towards you personally? Okay. Untuk sekadar berkongsi lah kan, berkenaan dengan COVID-19 ni, selain dia melanda satu dunia, kita dapat tahu penyakit ni membunuh. Dan kita sendiri di Malaysia dapat lihat yang mana statistik kematian dan juga mereka yang terjangkiti oleh COVID ni begitu tidak stabil. Yang mana pada awalnya sedikit, banyak, kemudian turun untuk beberapa tempoh masa yang pendek dan kemudian naik meningkat sampai beribu-ribu sehingga hari ini. So itu secara total lah kita panggil. Tapi macam kau tahulah, tapi basically apa yang melanda aku pula sejak COVID ni kan. Okay. COVID ni dari segi financial industry mungkin
ada beberapa yang lebih baik, meningkat baik, seperti yang kita tahu macam insurance, takaful, sebab dia bagi protection pada orang, itu akan meningkat naik, yang mana manusia sekarang tengah mencari untuk protect diri sendiri. Sebelum ni awareness sudah ada tapi orang tak kisah dan tak ambil tahu. Ada yang reject lagi kan. Okay. So untuk aku secara personal, alhamdulillah, Allah bagi kemudahan yang mana aku dah sediakan. Yang pertama, insurans ataupun takaful untuk family aku. Yang kedua, kesan dia pada aku ialah kita dapat lebih masa di rumah. Selama ni kita tinggalkan rumah, kita dapat masa di rumah dan kita dapat tengok keluarga kita sendiri. Dalam masa yang sama kita dapat reflect balik diri kita bila seorang-seorang ni. Kalau kata untuk kita duduk kat luar, kita kurang ada masa untuk diri kita, kita ingat yang mana kita lupa buat benda apa, tertinggal apa kita pun tanggungjawab. So benda-benda tu yang terkesan dalam hidup aku, dan alhamdulillah selain bagi aku COVID ni sebagai satu ujian ataupun musibah, dia juga adalah hadiah untuk kita kembali dan reflect bagi diri kita setakat mana hidup kita berjalan dan apa pencapaian kita dan apa yang patut kita buat. Itu saja pandangan aku lah. Dan kau pula aku rasa. Thank you Musa. Macam honestly benda tu sangat knowledge yang best dikongsi bersama dengan saya and also you guys. Very interesting thought. Untuk aku personally, COVID ni bila kita kena COVID ni, dia effect kita dalam cara yang sangat tak disangkakan tau. Sebelum ni maybe kita manusia lah, kita of course we're not perfect. Of course kita ni macam banyak dugaan. Kemungkinan besar before this duit tu memainkan peranan yang sangat penting. And also orang akan fikir duit tu sumber rezeki. Okay, memang betul. Tapi it's not the only rezeki. Betul. Setuju. Sangat setuju. Betul. Dari Allah lah. And masa tu sebelum 2020 ni, I think kita punya lifestyle tu dah terlampau, to me personally, lifestyle kita ni dah towards modernization yang terlampau ke depan sangat, terlampau maju. Okay. And bila COVID tu kena kita, terus secara social distancing, you have to wear mask. Betul. And then dari segi bukan kebersihan, tapi dari segi bila kita bersin, kita kena tutup hidung, kita tak boleh dekat sangat dengan orang, and also kita jaga kebersihan, basuh tangan. COVID ni aku rasa, this coronavirus ni bila dia kena kita, dia mengajar kita untuk kembali ke masa yang kita harus menjaga diri kita dari segi kebersihan. Okay, for me yang kadang-kadang ialah basuh tangan, benda tu basic, everyday kita buat, betul tak? But orang tend to miss that important basic way of life. And bila satu lagi lifestyle. Bila orang banyak duit, pergi pam sana sini, pergi sana ni, tiba-tiba stop kat situ. Stop, kena stay at home with the family. That time aku rasa aku sangat bersyukur masa tu, sebab memang terus terang cakap, aku affected tau dari segi bila bekerja kat luar ni, kerana effect of course solat. Kadang-kadang kita masa kita kejar. But bila kat rumah tu kita tak buat apa-apa, kita reflect balik apa yang kita nak buat in life, apa yang kita nak. And sometimes kita letak mat-lambat kan. Biasa wawasan 2020 macam-macam kita nak capai. But bila kita terpaksa stay at home tu, kita terpaksa reflect, muhasabah diri. Padahal semua benda tu start dari kita sendiri. And it starts at home. Time tu lah aku macam mula my relationship dengan Allah. Masa my relationship dengan Allah tu, it became stronger. Lepas tu duduk selalu ada masa berjemaah dengan family, dengan mak ayah, parents. Benda tu best. Satu moment yang maybe kita tak akan dapat balik. But alhamdulillah Allah kasih kita moment tu. So
um, aku rasa bagus juga COVID ni jadi kita. Dia buat kita sedar diri sikit yang kita ni sebenarnya benda yang lemah. Allah ni macam kasih microorganism sikit je macam habis satu dunia stop. So okay, since Musa you have background in Islamic punya teachings kan, alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah. Okay. So saya nak belajar daripada Musa. I mean, Kita sama-sama belajar lah. sama-sama belajar, yes. What dari segi keislaman lah, dari segi apa tu? Segi muhasabah diri and self reflection. Masa COVID ni apa yang sangat kepada Musa, apa yang betul-betul memainkan peranan penting dalam kita punya perhubungan dengan Allah? Untuk syuk lah, kalau pada pandangan peribadi aku dari apa yang aku ada lah, basically COVID ni dia satu benda ujian dan juga peluang untuk kita reflect balik. The most important thing adalah 3 benda lah pada pendapat aku. 3 sebab apa aku kata 3. Yang pertama, kita ada agama lah, which is agama tu yang sepatutnya memandu kita ke arah segala keperluan dalam hidup. Sebab apa? Kita tak anggap agama ni sebagai satu cara hidup. Sepatutnya dijadikan cara hidup lah. Sebab bila cara hidup, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, itu adalah cara hidup. Tapi kita ambil agama tu sebahagian daripada benda yang kita nak sahaja. Contoh, kebanyakan orang mengambil agama, contoh, okay, hari biasa kita tak semayang. Tapi bila soal Jumaat, soal Jumaat wajib loh. Kalau tak 3 kali tak soal Jumaat, kafir. Benda tu adalah kita tak salahkan. Cuma kena ada pembelajaran dan juga pendedahan daripada agamawan sendirilah. So, kalau pada pandangan peribadi aku, 3 benda tadi, yang pertama agama, yang kedua kesihatan, dan yang ketiga ekonomi. Agama ni kita dah ada contoh yang terbaik dari segi A to Z, yang mana Nabi SAW sendiri dia adalah sebaik-baik contoh. Daripada hadis dia sendiri, au kama qal, ataupun maksudnya yang lain, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maksudnya kebaikan tu diukur, bukan Syuk kata, Musa buat benda ni tak ada jahat sangatlah, baik. Saya pun cakap kat Syuk kau buat macam ni tak ada hal lah, okey lah, orang pandang biasa. Bukan kayu ukur dia, siapa yang kata, siapa yang suruh. Tapi kayu ukur dia, adakah Nabi kata baik ataupun Nabi kata buruk. Kalau Nabi kata baik, baiklah dia. Nabi kata buruk, buruklah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata kita nak cuba untuk buat kebaikan yang kita rasa so-called, bila kita buat, kita ada dosa yang lepas, manusia sentiasa ada dosa lah kan. Okay. Tapi bila ada kebaikan yang kita nak buat, kita kata, okay, aku buat satu kebaikan ni untuk menghapuskan dosa aku. Tapi dengan harapan, okay, lepas aku buat, lepas ni aku boleh buat dosa balik lah. Yes. So, itu adalah salah satu cabaran untuk kita sebagai manusia dan umat Islam lah hari ni. Itu pandangan aku, agama tu sendiri untuk pandu kita daripada A to Z. Sebab apa? Agama dia ada daripada segi kesihatan, dari segi peradaban, dari segi keuangan, dari segi segala benda, dia merangkumi semua benda. So aku rasa Islam tu sendiri dah membentuk manusia dan dunia itu tertegaknya ataupun berdirinya dunia itu dan manusia di atas landasan yang betul. Contoh, kita ambil kebersihan. Islam dah ajar lama dah, daripada kecil kita tahu kebersihan itu separuh pada iman. Semua orang boleh sebut. Tapi bila kita balik zaman COVID ni, baru semua orang, Islam dah ajar lama dah. Sebelum makan basuh tangan, nak solat ambil wudu. So berkaitan dengan kebersihan tu Islam dah lama ada.
Tapi kita baru sedar waktu COVID ni. Dan Alhamdulillah kita kena bersyukur juga walaupun sebelum ni kita tak sedar. Dan ini peluang untuk kita sedar. Dan yang kedua berkaitan dengan kesihatan. Kesihatan ni pada pandangan Musa lah. Kalau kita melihat pada hadis-hadis Nabi dan juga sejarah hidup Nabi. Nabi ada sebut al-aqlu salim fi jismi salim. Maksudnya akal yang cerdas bermula dari segi badan yang sihat. Jadi kalau kita tengok orang sekarang macam Malaysia dekat Asia, dia pemenang terbaik untuk badan obes. Serius lah. Jadi sebab kita tak jaga benda-benda macam tu. So kenapa kita mengaku yang Islam tapi dalam masa yang sama kita win untuk obesity dan penyakit. Lepas tu bila berkait dengan kesihatan juga Syuk, yang menariknya Nabi dah sebut dalam hadis Nabi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang Allah bagi yang manusia sering sia-siakan, iaitu kesihatan dan juga waktu lapang. Okey. Kita relate balik kesihatan dan waktu lapang ni waktu COVID. Kesihatan kita betul-betul bersungguh-sungguh jaga kesihatan. Dan kemudian Allah bagi kita banyak masa lapang. Kalau kita kata sebelum ni tak ada masa, sibuk itu, sibuk ini. Masa lapang ni kita macam mana? Ibadah kita dengan Tuhan, kita beri manfaat kepada keluarga, kawan-kawan. Sekarang ni kat mana? Kat situ kita kena ukur balik lah. Dan yang terakhir lah yang Ustaz sentuh pasal ekonomi. Kebanyakan kita betul berusaha mencari nafkah, income, duit poket, senang kata kewangan lah, kewangan yang cukup. Tapi dalam pada yang sama, bagi aku orang terlepas pandang sebab bila kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita ambil benda tu dengan acuh tak acuh, indah tak indah, ataupun take for granted lah. Dengan kata lain, tak menghayati Islam sepenuhnya. Sebenarnya macam Syuk cakap tadi pasal rezeki, tidak hanya pada wang ringgit sahaja. So kalau mesti nak relatekan benda ni dengan nikmat yang lain-lain. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran, nikmat apa yang kau nak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi? Nikmat kesihatan, nikmat hidup, nikmat boleh melihat, boleh mendengar, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain kita perlu syukuri. Tapi kita sedikit lalai dan terleka lah dengan mengejar arus moden ni. Bagi aku, diorang agak, bukan diorang, kita semua agak terkedepan untuk mencari dalam masa kita lupa apa nasihat-nasihat. Kalau kita nak kata kita nak jadi kaya, zaman Nabi beramai orang kaya. Nabi pun bisnesmen berjaya. So bagi aku, Syuk, tak banyak yang kita boleh kejar dari segi kewangan, tapi kita jangan lupa doa-doa yang ibu bapa makbul. Kenapa kita tak buat baik pada dia dan dia mendoakan kita? InsyaAllah kita tak kaya tapi kita cukup. Dan Allah ajar juga, Nabi ajar juga, Allah ajar juga doa-doa yang untuk mencukupkan kita. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang kerja rendah, kehidupan bulanan dia tak sangkut dengan gaji 1,000, 1,200, tapi dia cukup. Atas apa? Keberkatan dan juga doa. Antara doa-doa yang aku suka kongsikan berkenaan cukup dan kaya yang Nabi sendiri amalkan. Nabi sebut, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kecukupan dengan benda yang kau halalkan dan bukan apa yang kau haramkan. Maksud kita, bila kita doa macam tu, ya Allah, bagi aku cukup dengan apa yang kau bagi halal dan prevent aku daripada aku cari benda yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, doa tadi, wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikan aku kekayaan dengan keinginan daripada engkau, bukan daripada aku.
Kadang-kadang bila kita minta, kita cari kaya Syuk, kita kerja 2-3 kerja, aku rasa kita terlalu mencari tapi tak dapat pun. Kita banyak spend untuk pergi 2-3 kerja tu, lepas tu hujung bulan sama. So benda tu aku rasa bukan tak patut buat, semua orang boleh buat, tapi jaga benda priority. Benda yang penting, benda tu pokok kehidupan kita kan. Macam kau cakap Musa, Islam ni kalau pandukan Islam dia ni alhamdulillah kalau kita follow Islam, benda tu je sebagai pokok kehidupan kita. Apa benda yang kita buat pun macam tak kisah cabang-cabang ni, macam branch-branch ni kan. InsyaAllah benda tu ada lah rezeki kat situ kan. Setuju. Masa macam benda yang masa COVID kena kat kita ni kan, kau tahu tak apa yang first aku fikir? Aku teringat cerita Avengers Infinity War tu yang pop, dia snap tu kan, terus semua lenyap. Yeah. So half the humanity hilang terus. So okay, kita tengok benda tu sebagai fiction, macam padan muka kan. Dia hilang kan. And bila COVID dikena kita, dia macam Allah macam terus snap his fingers. Oh, sorry, bukan his or her, sorry, minta maaf. Allah snap finger dia. Berapa ramai yang meninggal, mati. Kat situ aku tersedar yang sebenarnya orang family kat keliling kau ni, orang terdekat ni, depan mata kau ni, tu pun dah rezeki. Mak ayah kita pandang dia depan mata pun, bila dia pandang kita, benda tu rezeki. Betul. Macam bila orang tak boleh balik kampung kan, 3 bulan tak balik kampung kan, baru sampai 4 bulan mak ayah kat kampung. Time tu lah ada ramai member aku kan meroyan sebab ni, which okay, faham, memang yalah mak ayah jauh, tapi kat situ baru kita sedar, ya Allah, nikmat kekeluargaan tu. Betul. Ibu bapa tu sometimes we take it for granted. Betul, kita manusia, we take it for granted. Bila jumpa mak ayah, macam mak mengebil, ayah mengebil, kita macam aduh stresnya. Tapi bila 4 bulan daripada mak ayah tu kan, ya Allah, macam rasa nak separuh mati. Tak ada kan. Itulah jiwa kita, itulah hati kita kat situ kan. Kat situ memang Allah tunjukkan yang macam actually apa yang ada depan mata kau tu lah yang kau kena bersyukur. Betul. And one more yang very interesting yang tadi Musa kau share tu, orang yang macam rezeki, sometimes orang yang kerja bawah ni, yang tak berapa tinggi sangat, tapi alhamdulillah dia terpelihara. Betul. I have a few friends yang kerja aviation, teruk aviation, hotel. Betul. You know that yang gaji tinggi-tinggi, yalah maybe lifestyle diorang pun agak-agak, but bila COVID tu kena kat diorang, terus dia terpaksa turun ke level yang terpaksa humblekan diri diorang. Macam that siapa tu? That pilot yang buat burger tu. Betul. Itu yang aku rasa it changed our perspective, di mana kau jangan nak rendah-rendahkan orang yang bekerja yang bawah-bawah ni. Grab food, Foodpanda, cleaners kan. Orang-orang tu yang sekarang ni Allah peliharakan. Betul, time-time tengah susah ni. Not only that, satu lagi nature. Aku personally aku rasa selepas kita kena COVID ni, kita lebih hormati nature. Banyak macam laut-laut yang tiba-tiba kat Penang hari tu, apa tu, ada dolphin. Yes. Ada kat Penang. Macam and then binatang-binatang datang ke kita punya, binatang-binatang yang liar ni datang ke bandar, you know. Benda tu aku when I saw that dekat the news, rusa datang, kadang-kadang ada musang datang dengan anak-anak dia. Allah tu dia buat kita manusia ni berhenti sekejap, take a break, so that dunia kita ni dapat bernafas. Yes. Kan? Sebab we suffocated. Dunia kita ni dah terlampau lama, berapa juta, berapa ribu tahun dah. Betul. But bila COVID ni kena okay dah humans, you take a break. Now it's time for dunia ni untuk heal itself. Betul.
benda tu aku rasa sangat inspiring lah, sangat, it's such a beautiful thought, di mana Allah pun fikir, kau jangan fikir yang kau satu-satunya makhluk dekat atas dunia ni, ada makhluk lain ni. And then Allah pula kasih kita makhluk kecil je, terus tak kita nampak terus tak dapat apa-apa dah. Ya, kuasa Tuhan kan masa kan. So I think it's a good thing COVID ni kena kat kita. Yang paling penting banyak pengajaran, banyak lesson yang Allah nak tunjukkan. Satu lagi yang Musa nak tanya, masa kuarantin dulu kan, masa kuarantin, kita kuarantin 3 bulan tu, apa yang bila sekarang ni kita dah kuarantin makin lama makin ringan, makin longgar kan, apa yang kau rasa selepas kuarantin yang betul-betul 3 bulan yang solid tu, bila kau dah keluar ni, kau dah berjumpa dengan orang, kau dah socialize balik, apa yang kau rasa lain and benda tu sangat baik untuk diri kita? Okey, soalan Syuk ni sebenarnya agak susah. Minta maaf, sorry. Okey, so bila tanya personal, kita nak cerita pasal personal, bukan kata tak boleh, cuma takut tak relate dengan orang lain. Oh yes. Kalau kata tanya pasal benda yang dah stated macam agama ataupun ada subjek-subjek yang lain, kita boleh tengok macam kata architecture ada rules dia apa semua kan. Tapi kalau kata personal, okey, untuk COVID yang solid 3 bulan tu punya MCO, so benda tu selepas keluar, efek dia pada aku yang lebih baik yang aku nampak adalah manusia mula menjaga diri sendiri yang pertama, yang kemudian dia menjaga orang lain juga. Yes. Lepas tu bila dah menjaga orang lain, selfishness tu dah hilang. Kita jaga kita. Suatu hashtag tu ada tu, itu walaupun setengah orang mengkritik, setengah orang bersetuju, tapi pada pandangan aku, bila kita jaga kita ni, bukannya kita sama-sama jaga kita tanpa pertolongan Tuhan, tapi kita sentiasa berdoa. Bukan kata kita jaga kita, masjid tutup, orang ban. No. Masjid ditutup atas sebab-sebab menjagalah. So, kebanyakan pada pandangan peribadi aku ada relevannya. Masjid-masjid ditutup sebab kebanyakan yang pergi masjid ni adalah orang-orang tua, pakcik pencen atau makcik pencen yang dah habis satu fasa, dia sibuk dan dia ada peluang untuk berehat dan bersendiri, dia banyak ke masjid dan meluangkan masa di masjid. Jadi dengan umur-umur yang lanjut ni, secara kajian yang medical buat, yang bahaya adalah mereka yang atas 60 tahun, warga emas. Jadi kita nak protect yang ni dulu. Dan juga sebab tu anak-anak sekolah ditutup. Jadi kat situ mungkin ibu bapa yang, aku sebagai ibu bapa juga terkesan lah kan. Terkesan yang mana sebelum ni kita just hantar anak sekolah, balik sekolah, dan kita ada mindset weekend kita spend masa. Pada pandangan aku, secara peribadi aku salah. Sebenarnya once aku jadi bapa ni tak ada masa. Dia sentiasa jadi bapa. Dia tak boleh hari ni aku jadi bapa, esok aku tak jadi bapa. So bila balik aku agak basa-basi dengan anak, berbiasa-biasa saja. Dan bila COVID ni aku nampak kesan yang baik pada aku juga memberi banyak masa dan perhatian pada anak-anak aku, pada orang luar, maksudnya kontak ibu bapa, kawan-kawan. Kalau yang lebih detail lagi waktu COVID tu, first 3 month tu, aku tak keluar langsung. Tiba-tiba yang jadi kelakar, dah habis 3 bulan, aku still tak keluar. Sebab aku tak tahu. Betul. Lalas, member call. Musa, kau kat mana? Aku dah start macam, kat rumah ha, buat apa lagi kan? Lepas tu dia cakap aku, Musa dah boleh keluar. Aku macam, berapa lama dah? 2 minggu. Aku dah macam, oh ya. Dan maksudnya aku kuarantin 3 bulan 2 minggu.
tambah 2 minggu sendiri sebab aku takut dan lebih kepada berhati-hati untuk menjaga diri sendiri dan keluarga. Selain efek pada orang luar. Jadi aku rasa kebaikan tu adalah semua orang kita tak kata buang, tapi mengurangkan kadar selfishness atau penting diri dalam diri masing-masing. Itu sahaja pada pandangan aku. Betul lah. Aku teringat balik tau. I saw this one. Ternampak this satu tweet dekat dalam Twitter tau. Sobak sangat. Tak tahu lah, it happen dekat macam negara-negara luar. Aku nampak gambar ni, orang tua masa tengah COVID yang 3 bulan tu, panic buying. Yang tu yang sangat selfish people. Tiba-tiba mengelabah pergi nak beli. Ada orang ni ambil gambar orang tua ni, dia nak beli tisu, tapi dia list tu kat tangan, dia pandang kat rak tu kosong. Tahu tak? Terus terang aku cakap, aku tengok aku sebab aku menangis. Sebab ada manusia yang dah macam apa tu, tak kisah, ini untuk aku semua. Tak kisah pasal orang tua. Itu tak, orang tua tu yang beratur, yang tunggu lama, tiba-tiba nak beli barang tu, biasa pergerakan mesti slow. And then dia nak cari mesti slow. Nampak orang tua lelaki tu, ya Allah, aku sebab sangat. After that, macam market tu buat keutamaan orang-orang tua dulu. So aku sangat bersyukur, alhamdulillah. And then another tweet aku nampak, kan time tu orang macam roti, Okay, yes, roti roti habis. telur apa benda kan. Orang beli roti, 2 buku roti Gardenia yang panjang, yang tinggi tu. Okay. Expiry date dia berapa lama? 4 hari kan. Orang ambil gambar, ada 2 roti Gardenia ni dalam plastic bag, orang dah buang dalam tu sampah sebab dah expired. Maksudnya kat situ, kepentingan diri ni, dia sometimes kau dah tak kisah about benda-benda yang macam benda-benda kecil ni lah. Macam tak ke kasih orang lain juga, tak ada ke ada toleransi tu terhadap orang lain. And also pasal rezeki tau. Macam dia beli roti, tak buka lagi ni, dua-dua ni buang dekat tong sampah sebab dah expired. Benda tu dia menyedarkan aku di mana manusia-manusia yang sometimes yang ni tak ada. Betul, kurang sikit. Dia kurang peka dengan dunia ni, orang sekeliling. Aku rasa alhamdulillah kita antara orang yang, walaupun COVID ni tak kena kat kita pun, macam let's say COVID tak terjadi, kita still ada that selfless perasaan yang selfless tu, yang kita utamakan orang tua, budak-budak, and also now bila COVID dah jadi, keselamatan, kesihatan tu lah paling penting punya kan. Bila ada orang yang ada pakcik meninggal sebab COVID, tak dapat pergi pengebumian kan. Time tu lah orang tu cakap macam, Syuk, sebenarnya duit ni sebenarnya tak penting, paling penting kesihatan ni, you know? So bila benda ni dah jadi, aku rasa priority kita ni dah berubah sikit. Itu pendapat aku dah. So Apit dan Zul, rasanya kita berapa minit lagi? Minta maaf aku tanya. I mean in a way. Boleh one more question? One more question. Okay, one more question. Okay, sekarang ni saya banyak. One more question, and kalau boleh kita try to relate and what Nabi SAW buat dengan apa yang patut kita buat sekarang. Alright. Okay. Try to relate. Okay. Jadi I think that question is best asked kepada ni lah. Saya ni memang saya Islam, cuma banyak banyak ilmu yang kurang lagi. Sama-sama masih belajar. Sama-sama. Jadi macam apa yang Apik cakap tu lah Musa. Apa yang kepentingan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita relatekan selepas terjadinya COVID ni. Okay, Syuk, aku nak elaborate panjang-panjang ni pun. Satu,
masa satu hal lah, tapi itu mungkin agak sedikit tipu. Sebab sebenarnya boleh cerita, tapi sebabkan agak janggal. Aku pun baru kenal kau hari ni. Dan yang kedua, first time buat podcast. Okay, aku rasa macam ni. Secara peribadi dan juga kecetakan ilmu aku, keutamaan yang Islam tekankan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan mencari ilmu. Sebab apa aku relatekan semua benda ni dengan mencari ilmu? Sebab kalau kita relatekan balik, kalau kata kita tak ada ilmu untuk kaji apa yang berlaku, yang melanda manusia kat dunia ni, kita akan tahu ada COVID. Itu yang first. So kena ada sains lah. Yang kedua, kita kena tahu juga ilmu untuk berlakunya wabak-wabak penyakit ni, maksudnya disaster management, semua-semua NGO yang tahulah. So, yang ketiga, kita relate juga, kalau tak ada pakar ekonomi, macam mana kita nak menjaga ataupun membaik pulih ekonomi yang tengah stuck sekarang, satu dunia. So, dasarnya adalah ilmu. Dalam Islam, antara hadis yang menarik bagi aku, Nabi sebutkan Allahu Akbar, berkenaan dengan cara ilmu. Tak apa, take your time. Sudah. Dia kewajipan mencari ilmu, maksudnya dalam hadis Nabi itu sebut, dia punya lafaz bahasa Arab tu saya lupa. Aku lupa, tapi maksudnya adalah, okey, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajipan, fardu bagi setiap muslim. Sebab apa diletakkan perkataan fardu kat situ? Yang menarik adalah setiap kita perlu ada senantiasa, ada perasaan, ada cakna dalam mencari ilmu setiap masa, setiap detik, setiap hari. Itu pada pandangan aku. Disebabkan kalau kita Islam menitik beratkan ilmu ni terlalu tinggi, knowledge ni, sampai disebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat seseorang di kalangan kamu adalah yang beriman. Okey, manusia semua terjadi sama, angkat kerana beriman kepada Allah. Dan Allah mengangkat tinggi lagi satu sebab ilmu. Maksudnya orang Islam yang berilmu lebih tinggi darjat di sisi Allah. Sebab ilmu ni pokok pangkal macam syuk. Syuk ada kepakaran syuk sendiri yang Musa tak ada. So Musa kena belajar dan tanyalah kat Syuk. Tapi kalau Musa pula sama, Syuk kena tanya apa benda yang Musa tahu pula. Jadi setiap manusia tu sentiasa ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam masa yang sama, setiap kita nak menilai kekurangan dan kelebihan tu melalui ilmu. Tak ada orang boleh judge. Contoh, kita judge orang dari segi sesuatu benda, judge tu datang dari segi pemikiran kita sendiri. Maksudnya, Musa nak kata Syuk contoh, Syuk ni tak berapa pandai lah. Pandai Musa punya level, Musa fikir Syuk tak berapa pandai adalah level Musa. Ilmu Musa setakat tu, Musa rasa tu je lah. Tapi Syuk rasa macam Musa pun tak pandai. So maksudnya sebab Syuk punya ilmu tahap tu juga. Jadi kita nak memperbaiki diri masing-masing melalui ilmu. Dari segi hidup, daripada kecil kita sentiasa belajar. Kita ingat, kita lahir tak boleh bercakap, tak boleh berjalan, tak boleh buat apa-apa. Dalam masa yang sama, hari-hari kita develop, Allah ajar kita, ibu bapa ajar kita, cikgu ajar kita, keadaan sekeliling ajar kita, dan semua itu adalah ilmu. Jadi pada pendapat peribadi aku, Syuk, aku rasa untuk COVID, untuk menghalang, untuk mencegah, untuk merawat, dan bukan setakat COVID, untuk dunia dan manusia sendiri memerlukan ilmu untuk menambah baik kualiti sesuatu. Itu sajalah aku rasa. Thank you so much. Tanya banyak juga. Banyak juga ilmu yang aku belajar tadi tu. Thank you so much, Musa. Thank you so much untuk jawapan yang sangat bernas tu. Ada apa-apa nak, ada conclusion ke, anything yang nak add ke? Aku rasa cukup Syuk. Sebab lepas ni kita nak sambung another session yang kita nak lepak lebih kenal satu sama lain dan semua sekali lah, insyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah dah okey betul lah juga kan, apa dah
dah tamatlah kita punya first session podcast ni. Girls out there, minta maaf lah, dia off the market, dia dah kahwin dah. Jadi guys, thank you so much. So kita ada Abang Syuk lagi lah. Duit tak ada ni. Jadi guys, first things first, nak ucapkan terima kasih juga kepada orang belakang tabir, Apit dan Zul. Thank you so much for inviting Terima us kasih. untuk mengusahakan semua projek ni, alhamdulillah. And terima kasih juga kepada saudara Musa. Terima kasih juga Syuk jadi host untuk hari ni. Dan dalam masa yang sama, aku lagi macam value dan appreciate Zul pula. Syuk hari ni sebab dia datang dari jauh. Dan kita orang kat sini macam, wow, dia daripada mana? Bukan buat cerita ya Syuk. Once kau hantar je WhatsApp, semua macam, daripada mana tu? Macam menyusahkan pula. Rasa bersalah pula Syuk. Tak menyusahkan. Ni memang datang dengan ikhlas, and then honestly saya ni suka mencari ilmu juga, macam Allah cakap. Betul. Sebab ini in a way macam kenal Apit seorang je. Tapi Apit cakap okay ada Zul dengan Musa. I was really excited, tak sabar nak macam okay ni ada experience baru, and then also nak beratkan pasal agama. You know, benda tu to me satu ilmu yang kemungkinan besar Allah dah cakap kat Syuk, okay Syuk, yang ni ada masanya kau pergi ni, pergilah belajar. Sama-sama. So macam orang cakap, kalau nak cari ilmu tu cari sampai ke China, betul? Okay, alhamdulillah. Jadi thank you juga, lastly thank you Encik Musa. Itu saja daripada kita guys. InsyaAllah kita akan jumpa for the next session nanti. Jadi whatever it is, stay tuned. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Panas.